pastikan akidah orang yang berjuang Islam ni akidah yang betul-betul clear, akidah yang betul-betul selamat, bukan akidah yang main barambang orang kata. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan sebelum saya terlupa, Nabi SAW meminjam sejumlah senjata daripada seorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni kafir, tuan-tuan. Nabi SAW pinjam senjata daripada orang kafir untuk menghadapi orang-orang kafir di Hunain. Ulama fiqh sebut kat kita, harus kita meminjam senjata daripada orang kafir untuk lawan orang kafir, tak ada masalah. Lalu dalam satu tempat, sampai dekat satu kawasan, Nabi SAW diserang hendap oleh golongan-golongan Hawazin dan Thaqif. Berlakulah pertempuran antara orang Islam dengan orang kafir. Macam saya katakan tadi, walaupun majoriti 10,000 sahabat yang telah cukup ditarbiyah, hanya 2,000 yang tak cukup ditarbiyah. Tapi tuan-tuan tahu tak, 2,000 yang tak cukup tarbiyah ini memberi kesan kepada 10,000 para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Saya cakap ni bukan saya yang pandai-pandai cerita, tidak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok balik perang Uhud, sahabat Nabi berapa ribu kan, ramai. Tiba-tiba dengan sebab 50 orang yang atas bukit Rumat yang tak ikut arahan Nabi, Nabi kata la tabrahu makanakum, jangan tinggalkan bukit ini macam mana keadaan sekalipun. Nabi kata walaupun kamu lihat kami habis kalah belaka, ataupun kamu lihat kami menang semuanya, ataupun kamu lihat kami mati dan mayat kami disambar oleh burung-burung sekalipun, la tabrahu makanakum, jangan tinggalkan bukit Rumat ini. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Berlaku sebaliknya, bila round pertama lawan menang, bila harta rampasan terpampang di hadapan mata, ramai sahabat-sahabat yang turun daripada bukit, hanya tinggal 10 orang atas bukit. Dengan sebab 4, 5, 6 kerat yang turun inilah, akhirnya Allah Ta'ala memberikan kekalahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sekali kedua berlaku di dalam perang Hunain. Kita kini ingat, dalam sejarah perjuangan Nabi ada 2 kali Nabi kalah, perang Uhud dan perang Hunain. Tapi tuan-tuan, kekalahan di peperangan Hunain tidak seteruk di peperangan Uhud. Peperangan Hunain Nabi kalah menang semula, Uhud kalah terus sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dengan sebab kekalahan ini? Macam kita sebutkan tadi, dengan sebab ada para sahabat yang baru masuk Islam, yang niat masing-masing, ada yang nak dunia dan ada yang bangga dengan ramai. Tuan-tuan, kita kena ingat, ramai sikit bukan menentukan kemenangan. Kemenangan hanya daripada Allah. Sebab Allah kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai kumpulan yang sikit mengalahkan kumpulan yang banyak. Sebagai contoh yang pernah berlaku di zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam, apabila berhadapan 2 pasukan, tentera Talut dengan tentera Jalut. Tentera Talut tak ramai tuan-tuan, asalnya ramai. Tiba-tiba masa on the way nak pergi tu, tengah musim panas, Allah kata apa? Talut kata kepada kaumnya, tenteranya, innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum, ila akhiril ayah. Allah cerita apabila Talut nak pergi perang, Talut kata apa dekat tentera dia? Allah menguji kamu dengan sebatang sungai. On the way nanti kita akan jumpa sebatang sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum daripada air sungai ini minuman yang banyak, dia bukan di kalangan tentera aku, dia takkan boleh ikut perang sekali. Wa man lam yat'amhu min fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Tapi kalau orang tu minum dengan ghurfatan biyadihi, ghurfah ni satu cebok gini, ambil air, minum, dah cukup, itu je boleh pergi. Ujian yang amat berat, cuaca yang amat panas, ya, tiba-tiba ujiannya nampak sungai tak boleh minum. Sampai-sampai dekat sungai tu tuan-tuan, arahan dilupakan. Ada yang minum, bukan minum, siap kuat lentang lagi atas sungai, tunggu tu tak. Dengar azan dulu ya.